Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di pastinya di channel Rahmat, channelnya korang semua. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga kabarnya saya harapkan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini guys, saya tertarik guys untuk mereaksi suatu video ini, yang mana ini kita sama-sama tengok guys, bahwa di sini dikatakan guys, Malaysia memainkan peran penting dalam mengimbangi guys ya pengaruh Cina dan Amerika Serikat di Asia Tenggara. Wow, seperti apakah videonya? Mari sama-sama kita tengok videonya. Sebelum kita tengok videonya, buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya guys untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Tidak berbuang masa, jom kita tengok videonya. Ini dia, jom. Di tengah-tengah pergolakan kuasa global yang semakin meruncing, Malaysia kini berdiri sebagai bidak catur paling strategik di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara guys. Persaingan antara Washington dan Beijing bukan lagi sekadar retorik politik, tetapi realiti ekonomi yang memaksa Kuala Lumpur bermain dalam permainan imbangan yang sangat halus. Bayangkan sebuah negara yang mampu menyambut pelaburan berbilion ringgit dari gergasi teknologi Amerika, namun dalam masa yang sama mengekalkan hubungan dagang paling erat dengan China. Kedudukan geografi Malaysia di sepanjang Selat Melaka menjadikannya nadi utama perdagangan dunia yang tidak boleh diabaikan oleh mana-mana kuasa besar. Sejak beberapa dekad lalu, dasar luar Malaysia telah berevolusi daripada sekadar berkecuali kepada pendekatan pragmatik yang sangat licik dan menguntungkan rakyatnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim secara konsisten menekankan bahawa Malaysia tidak akan dipaksa untuk memilih pihak, walaupun tekanan diplomatik semakin memuncak setiap hari. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut, membawa impak besar kepada sektor pembuatan dan infrastruktur tempatan. Namun, Amerika Syarikat pula merupakan sumber pelaburan langsung asing, FDI, terbesar, terutamanya dalam sektor teknologi tinggi dan semikonduktor yang kritikal. Apabila kita melihat industri sip global, Malaysia memegang peranan penting dalam rantaian bekalan dunia yang menjadi rebutan utama antara SJS dan China. Tanpa kepakaran pembungkusan dan pengujian sip dari Malaysia, industri teknologi dunia mungkin akan lumpuh dalam sekelip mata. Inisiatif Jalur dan Jalan (BRI) oleh China telah membiayai projek mega seperti Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) yang mengubah lanskap pengangkutan negara. Sebaliknya, perkongsian pertahanan dengan Amerika Syarikat melalui latihan ketenteraan bersama memastikan keselamatan maritim Malaysia tetap terpelihara daripada sebarang ancaman luar. Isu Laut Cina Selatan kekal menjadi titik panas, di mana kedaulatan Malaysia seringkali bertembung dengan tuntutan meluas yang dikemukakan oleh pihak Beijing. Walaupun wujud ketegangan di perairan, Malaysia memilih jalan diplomasi senyap berbanding konfrontasi terbuka demi mengekalkan kestabilan ekonomi serantau. Dalam arena semikonduktor, Pulau Pinang kini digelar sebagai Lembah Silicon Timur kerana keupayaannya menarik gergasi seperti Intel, Nvidia dan Amazon. Strategi China Plus One yang diamalkan oleh banyak syarikat barat telah menjadikan Malaysia destinasi alternatif paling selamat untuk mengurangkan pergantungan kepada China. Lawatan diplomatik peringkat tinggi dari kedua-dua belah pihak membuktikan bahawa Malaysia bukan sekadar pengikut tetapi pemain yang mempunyai kuasa tawar-menawar yang kuat. Keahlian Malaysia dalam pelbagai blok ekonomi antarabangsa memberikannya fleksibiliti untuk memaksimumkan keuntungan daripada persaingan kuasa besar ini tanpa perlu menggadaikan maruah. Setiap keputusan yang dibuat di Putrajaya hari ini akan menentukan masa depan geopolitik Asia Tenggara untuk dekad yang akan datang. Keberanian untuk kekal bebas di tengah-tengah dua gergasi yang bertelaga adalah satu seni diplomatik yang hanya sedikit negara mampu laksanakan dengan berjaya. Video ini berdasarkan penyelidikan dan sumber yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan maklumat, bukan untuk menentang mana-mana kedudukan politik. Dunia sedang memerhatikan bagaimana Malaysia menguruskan kemasukan pelaburan pusat data oleh Microsoft dan Google sambil terus memperkukuh kerjasama telekomunikasi dengan Huawei. Peralihan teknologi 5G di Malaysia menjadi contoh klasik di mana kerajaan mengutamakan kualiti dan kos berbanding tekanan politik untuk menyisihkan teknologi dari timur. Keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan ini memerlukan kebijaksanaan luar biasa kerana setiap langkah yang salah boleh membawa kepada sekatan ekonomi atau keretakan diplomatik. Dari sudut keselamatan, keahlian dalam Peraturan Pertahanan 5 Negara (FPDA) menunjukkan bahawa Malaysia masih mempunyai akar keselamatan yang kuat dengan Sekutu Barat. Namun,
Penyertaan Malaysia dalam BRICS yang semakin diperkatakan menunjukkan keinginan untuk mempelbagaikan pengaruh dan tidak hanya bergantung pada sistem kewangan barat semata-mata. Ketegangan di Timur Tengah dan pendirian tegas Malaysia terhadap isu Palestin juga menambah dimensi unik dalam hubungannya dengan Amerika Syarikat yang seringkali berbeza pendapat. Sekiranya, sektor tenaga juga menjadi medan persaingan di mana Petronas perlu mengemudi kerjasama cari gali minyak di kawasan yang dituntut oleh China tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Kehadiran kapal pengawal pantai China di zon ekonomi eksklusif Malaysia seringkali menguji kesabaran. Namun, respons Kuala Lumpur sentiasa tenang dan berhemah bagi mengelakkan konflik bersenjata. Rakyat Malaysia secara amnya mendapat manfaat daripada persaingan ini melalui peluang pekerjaan berkualiti tinggi dan pemindahan teknologi yang dibawa masuk oleh pelabur asing. Ekonomi digital Malaysia dijangka akan menyumbang lebih 25% kepada KDNK negara menjelang 2025. Dan ini tidak mungkin tercapai tanpa sokongan ekosistem global dari kedua-dua kuasa. Pemimpin Malaysia sedar bahawa kebergantungan melampau kepada satu pihak akan menjadikan negara rentan terhadap paksaan ekonomi yang boleh menjejaskan kedaulatan nasional secara jangka panjang. Oleh itu, diversifikasi rakan strategik adalah kunci utama dalam memastikan Malaysia tetap relevan dan kompetitif dalam pasaran global yang semakin tidak menentu dan penuh cabaran. Kepimpinan Malaysia hari ini dilihat lebih vokal dalam menyuarakan hak negara membangun untuk menentukan hala tuju sendiri tanpa campur tangan kuasa luar yang mendominasi. Walaupun menghadapi cabaran inflasi dan kos sara hidup, aliran masuk pelaburan asing yang stabil memberikan harapan baru untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mampan. Keharmonian antara pelaburan timur dan barat di bumi Malaysia adalah bukti bahawa neutraliti bukanlah satu kelemahan, tetapi satu kekuatan strategik yang sangat bernilai. Akhirnya, peranan Malaysia sebagai jambatan antara dua dunia ini bukan sahaja menguntungkan negara secara domestik, tetapi juga menyumbang kepada kestabilan rantau ASEAN secara keseluruhannya. Dengan mengekalkan komunikasi terbuka dengan kedua-dua Washington dan Beijing, Malaysia bertindak sebagai zon penampan yang mengurangkan risiko pertembungan terus di Asia Tenggara. Sejarah telah mengajar kita bahawa negara kecil yang bijak adalah negara yang tahu bila untuk tunduk dan bila untuk berdiri teguh demi kepentingan nasional. Transformasi ekonomi Malaysia daripada berasaskan pertanian kepada kuasa teknologi tinggi adalah hasil daripada keberanian mengambil risiko diplomatik yang dikira dengan teliti sejak zaman kemerdekaan lagi. Generasi akan datang akan mewarisi sebuah negara yang tidak hanya dikenali kerana keindahan alamnya, tetapi kerana ketajaman pemikiran strategik pemimpinnya dalam arena global. Persaingan antara ALES dan China mungkin akan berlarutan selama bertahun-tahun, namun selagi Malaysia kekal di tengah, ia akan terus menjadi permata yang direbutkan. Kita harus memahami bahawa dalam dunia geopolitik tidak ada kawan yang kekal, yang ada hanyalah kepentingan yang kekal dan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Malaysia telah membuktikan bahawa sebuah negara berdaulat boleh berjaya tanpa perlu tunduk kepada hegemoni mana-mana pihak, asalkan prinsip keadilan dan pragmatisme diutamakan. Inilah naratif sebenar sebuah negara yang sedang meningkat naik, yang berani mencabar status quo demi masa depan yang lebih gemilang dan bebas daripada belenggu kuasa besar. Melalui lensa ini, kita dapat melihat bahawa masa depan Asia Tenggara sangat bergantung kepada bagaimana negara-negara jiran mengikuti jejak langkah Malaysia dalam menguruskan diplomasi yang kompleks. Kerjasama serantau melalui ASEAN kekal menjadi perisai utama, namun tindakan individu negara seperti Malaysia memberikan dinamika yang diperlukan untuk mengimbangi pengaruh luar yang agresif. Setiap rakyat Malaysia seharusnya merasa bangga kerana tanah air mereka kini menjadi titik tumpuan dunia yang menentukan imbangan kuasa antara timur dan barat. Kesimpulannya, perjalanan Malaysia dalam mengemudi arus perdana geopolitik dunia adalah satu kisah keberanian, kebijaksanaan dan ketahanan yang patut dicontohi oleh negara-negara membangun yang lain. Tiada siapa boleh meramalkan dengan tepat apa yang akan berlaku esok. Namun asas yang dibina oleh Malaysia hari ini adalah cukup kukuh untuk menghadapi sebarang taufan politik. Malaysia bukan sekadar pengikut di pentas dunia. Malaysia adalah pencatur yang sedang menentukan rentak permainannya sendiri dengan penuh keyakinan dan visi yang jelas. Tahukah anda bahawa keputusan anda untuk terus mengikuti perkembangan ini amat penting bagi memahami bagaimana dunia kita berubah dengan pantas di bawah pengaruh kuasa besar? Apakah pendapat anda mengenai strategi neutral Malaysia ini? Itulah guys yang membuat saya tuh salut ya dengan Malaysia. Bagaimana Malaysia ini luar biasa guys. Bisa mengimbangi gitu guys ya antara timur dan barat gitu guys. Tentu
korang tahu, teman-teman semuanya tahu, apalagi ini mungkin ahli ekonomi segala macam, mungkin lebih tahu tentang apa yang terjadi di global ini istilahnya begitu ya, antara timur dan barat gitu kan, antara negara-negara besar lainnya. Tetapi Malaysia ini bisa mengimbangi itu gitu guys ya. Artinya sebagai negara mungkin kita tidak boleh juga untuk tunduk, benar-benar tunduk sepenuhnya kepada negara tersebut, negara luar gitu guys ya, apalagi negara yang kuat. Tapi Malaysia bisa melakukan itu. Artinya ada waktunya untuk mengalah begitu guys ya. Ada waktunya juga untuk bisa menentukan prinsip seperti itu guys ya. Itu yang dilakukan oleh Malaysia. Mungkin teman-teman semuanya bisa menambahkan di kolom komentar gitu guys ya, bagaimana Malaysia ini bisa bersikap netral gitu guys ya. Tetapi kalau masalah dengan Palestina yang kemarin ya, itu Malaysia yang saya salutkan luar biasa. Malaysia ini mengambil peran penting gitu guys ya, untuk membela, tidak takut untuk membela kebenaran, apalagi ini saudara-saudara kita di Palestina gitu guys, membela benar-benar ya Palestina begitu guys. Sampai-sampai saya juga pernah mereaksi guys ya, pihak Malaysia gitu guys ya, mengambil orang-orang sakit istilahnya, orang-orang yang menjadi korban di Palestina untuk diobati ya di Malaysia gitu guys ya. Saya pernah melihat seperti itu, dan udah dikembalikan lagi gitu guys ya. Itu artinya peran penting Malaysia, bagaimana Malaysia ini ada waktunya untuk lembut ya, ada juga waktunya untuk tegas ya, apalagi untuk keadilan, kebenaran, itu Malaysia tegas luar biasa guys ya. Dan itu saya salutkan dengan Malaysia guys, dan semoga Indonesia dan negara-negara lain ya bisa ikut jejak Malaysia. Ini yang saya salutkan dengan Malaysia guys. Dan bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Mungkin boleh ditambahkan di kolom komentar guys. Mungkin itu dulu lah video hari ini guys ya. Bertemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin kurang ada video yang keren untuk saya reaksi, boleh kirim saja di komentar linknya guys ya. Mungkin bisa saya reaksi seperti itu. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.